Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so ramai yang tanya macam mana nak ke lokasi Tabib Adam ni. Okay, just type je Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Okay, so depan saya ni adalah Klinik Kesihatan Masjid Tanah, kita boleh nampak. Dan sebelah depan Klinik Masjid Tanah adalah Petron. Okay, rumah kita ni adalah betul-betul bersebelahan dengan Petron Masjid Tanah. Nampak tak ada lorong kecil ni? Okay, kalau kita tengok ke kanan sikit, okay, kita pusing. Alright, so dekat kanan ni okay, ada rumah warna kuning, betul-betul sebelah Petron Masjid Tanah. Okay, masuk saja lorong ni, kita akan nampak satu banner lah. Okay, Tabib Adam punya ni herbs dia lah. Okay, so setiap pelanggan ataupun setiap pesakit wajib parking dekat luar sahaja, dekat sini okay, dekat luar pagar saja sebab dekat dalam rumah hanya untuk pekerja dan keluarga saja. Okay, so dekat sini okay, kita pause kejap. Okay, tengok sebelah kanan ni. Okay, sebelah kanan ni adalah tempat menunggu pesakit lah. Okay, so kita akan tunggu nombor giliran semua dekat sini sampai nombor dipanggil. Okay, so sebelah kiri saya pula ni merupakan bengkel ataupun tempat kita buat rawatan. So bagi mereka yang masih baru, okay, so masa kita untuk merawat adalah daripada pukul 9 pagi sehingga 5 petang sahaja. Lepas tu kita dah tak terima dah mana-mana pesakit. Sebab apa? Sebab kita pun ada waktu bekerja kita. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi Sabtu. Hari ni 17 September 2022. Nama siapa bosku? Man mana Man? Man. Dari mana Man? Pada Kuala Lumpur. Kuala Lumpur kat mana apa Man? Dari Gombak. Gombak. Gombak kat mana apa Man? Gombak. Gombak. Dia mesti ada nama tempat dia kan? Gombak besar bang, takkan orang tua abang punya. Agak-agak sikit. Dia ada Greenwood, dia ada Taman Melati. baru betul Taman Melati Gombak. Kan betul gitu. Tak tuntung dalam. Nama siapa kak? Nama siapa? Nama siapa? Nama Rosen binti Hasan. Oh, kenapa kursinya warna pink? Lawa betul lah. Tak Kursi tua. keluar pun pink lah, sama macam tak sama hari Sama ni. macam Datuk lah. Macam saya lah pink. Alamak ai. Tak. Ni siapa? Nama ni apa? Girlfriend? Girlfriend. Nama siapa tadi? Nama saya Rosen. Ros. Kak Ros lah. Ni apa masalah duk atas kursi roda kak? Apa kenapa duk atas kursi roda? Rosen. Kaki saya patah. Patah. Ada. Tak ada di sini benda-benda macam ni. Nah, Ni dah 2-3 tahun dah. apa dia? Dah 2-3 tahun dah banyak Okey. ustaz-ustaz dia panggil. Dah 6-7 orang. Ustaz-ustaz cakap ada gangguan. Benda ada dalam badan dia. Kan? Haus. Haus. Kita ada air. Ini air jam Kak Adam. Air selamat datang. Buka topeng lah, minum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, dapat rezeki. Memang sini kita bagi rezeki pada pagi hari. Ni siapa pula ni bang? Anak-anak. Nama siapa anaknya? Siti? Siti. Macam penyanyi lah. Macam yang Faizura apa ada? Faizura. Ni apa masalah pula ni? Tumpah dia. Itulah sudah berkaitan, ada yang tak berkaitan juga lah. Tak. Arigatou gozaimasu. Arigato. Macam mana nak cakap tu? Moshi odayo kodaimasu. Cakap tu masalah Siti ni. Apa? Akak ni Jepun ke? Ni abang punya. Nak minum ke nak simpan? Dah simpan dulu. Boleh lepas Tak apa. Ini dia cuci menghadamkan. Okey. Apa masalah tadi adik? Okey, macam Kak ni. Siti. Macam ni, sebenarnya saya... Oh Kak Siti. Sedap pula tu. Saya sayang anak makcik. Okey. Mungkin ada orang kata juga saya ada gangguan lah. Berpunca daripada ada yang kata Nanti. madu saya buat hantar. Awak nombor satu bodoh. Saya nombor satu. Okey. Dia hantar si pemisah dan sebagainya lah katanya. Dan saya dapat rasakan bila suami saya ada dengan saya apa semua. Dari sini keluar. Tak ada. Belum datang lagi. Panas rasa macam Oh, okey. Mikrofon boleh? boleh. Bila dekat dengan suami rasa Ya. tak selesa lah, panas gitu Saya lah. nak bergaduh aja. Dan pernah jugalah orang tolong tengokkan. Pernah tengokkan apa tu kata ada orang buat
untuk pemisah macam tu. Wallah malam kita tak tahu tu. Okey, jadi bila awak pernah berubat, ada yang cakap madu kamu yang Iya. ni lah. Katanya lah. Saya sendiri pun rasa betul panas betul rasa. Saya nak gaduh, saya nak apa. Kenapa tak suami ikut sekali berubat? Dia sebelah sana, kejap lagi baru sampai sini. Sebelah sana? Giliran sebelah sana. Giliran sebelah sana pun. Oh ya, Ya. ada keluar? Tak ada. Kalau ada Dia tak boleh. masih dikumpul lagi. Oh, dia nanti nak akan datang jugalah. Datanglah. Datang sini. Okey, dia macam ni Cik Siti Bila kita nak merawat, mengubati diri kita, apa yang kita tahu, apa yang kamu dengar, selalunya manusia gitulah, dia nak tahu. Okay, contoh, apa yang kita tahu, apa kita dengar adalah satu fitnah. Apa hukum kita? Dosa lah. Dosa yang tak terampun tu. Paling besar adalah fitnah. Di sini kalau untuk pengetahuan kamu, kita hanya merawat apa masalah kamu, okey, diri kamu, suami kamu dan madu yang kamu cerita tadi. Itu pun kalau dia datang lah. Okey, jadi sini yang kamu datang, kami rawat kamu. Kenal saya kat mana Cik Siti? Puan Siti, YouTube. Berapa lama dah tengok YouTube saya? Baru jugalah sebulan lebih macam tu. Abang saya yang selalu tengok. Okey. Apa yang tadi tu? Abang tadi. Okey. Kalau kamu tengok dalam YouTube saya, apa saya selalu pesan kepada netizen? Yang asyik, baik kena sihir, baik kena sihir, baik kena sihir. Tak ada kesudahan. Belajar. Okey, nasihat saya lah. Tak nak belajar pun terserah pada individu. Ilmu ni sangat senang, sangat ringkas. Apa maksud saya tadi? Bila kamu belajar, hanya berzikir 5 minggu dalam hati, di mana-mana kamu berada. Semua pakai surah Al-Quran. Okey, zikir dalam hati, bukan di mulut. Kenapa dalam hati? Untuk kuatkan roh, bukan jasad. Bila kita disihir, mereka bomo dukun celaka ni, dia pakai roh. Dia pakai roh, dia akan sihir kita. Jadi kita kena kuatkan roh, bukan jasad. Maaf cakap lah. Contoh, mungkin kamu tengok sebulan tu tak banyak video kamu tengok, betul? Ya, betul. Ada setengah-setengah pihak mengatakan, saya hari solat 5 waktu tak tinggal, saya zikir hari-hari. Tapi kenapa kena sihir? Betul? Jadi kenapa datang sini? Nak berubat. Siapa? Itu belum tandanya, belum cukup lagi. Okey. Saya ambil contoh, bukan saya nak menidakkan Datuk Ustaz Kazim, tahfiz Al-Quran. So bang, dia sini mengaku dalam YouTube 12 kali kena sihir. Jadi kalau maaf cakap lah, contohlah kalau kamu cakap saya gini. Ustaz Kazim yang lebih hebat pada kamu pun kena sihir 12 kali. Jadi ubat yang paling baik apa? Belajar, berinding. Apa yang Tonton dulu cakap? Carilah ilmu di dada bang, bukan di kepala, betul? Apa maksud di dada? Carilah ilmu berdinding. Dia berdinding tak ada tembus. Kena. Mak cakap, ni berubat. Contoh, okey. Besok lusa, suami dan madu datang, berubat, okey. Kita tak tahu siapa punca dia. Kalau kamu cakap, madu kamu buat, contohlah. Takkan dia tak nak berubat juga? Ya, betul. Mesti ada sebab. Mungkin ada pihak lain lagi. Kita pun tak tahu. Jadi ubat yang paling baik, ada rezeki, belajar. Jadi tak secara langsung ilmu ni, kalau awak tengok, kita hanya guna nafas. Tak ada ruqyah, betul? Bukan cakap ruqyah tak bagus, jangan salah faham. Ruqyah kita tadi 5 minggu dalam roh. Nampak? 5 minggu saja. Bila tamat, dah tak payah zikir lagi. Nak zikir apa-apa ayat, semua dalam hati. Sebab tu kita sini semua guna kebatinan. Saya bukan cakap riak tak boleh bongkak. Saya dah rawat orang selama 27 tahun. Sampai hari ini kerja saya ataupun tugas saya, dakwah saya menentang sihir hari-hari. Tak kena sihir pun. Sedangkan hari-hari live ni bang. Contoh saya rawat awak, ingat bomo dukun bawang tu tak marah tentang saya. Tapi kalau boleh cubalah. Tapi alhamdulillah sampai hari 27 tahun. Kalau tengok YouTube saya, apa bomo pun kita tibai. Kita bantai semua. Sebab apa? Kita bawa ilmu Allah. Takut apa? Kita ada Allah yang Maha Kuasa. Ilmu ni memang unik lah. Unik dia contohlah hari ni belajar ijazah.
Awak dah ada ilmu, dah boleh rawat dari sini, dah boleh bersihkan rumah kamu cara gaib lah. Mak cakap, bila cakap cara gaib, sihir hantar cara gaib. Dia tak datang rumah kamu, rumah kat mana? Gombak juga. Okay, contoh bomo tu kan, dukun pawang ke yang bawa air hitam ni, dia bukan pergi rumah kamu. Siti, ini rumah kau Puh, tak ada. Okay, jarak jauh, betul bang? Kalau ilmu sihir boleh buat jarak jauh, ilmu Allah boleh buat jarak jauh tak? Sama ada seorang perawat tu dia boleh buat dengan tidak, ataupun dia ada ilmu ke tidak. Tak semua orang boleh buat. Contoh, kamu kena sihir, kamu akan cakap, tapi boleh hantar balik tak? Saya boleh hantar balik. Kamu ada berdinding tak? Boleh hantar lagi? Kena lagi. Jadi kena ada pendinding. Jangan cakap hantar, kamu dah ada pendinding, kamu boleh bagi dia balik. What you give, you get back. Dah ada pendinding. Kalau tak ada pendinding, kena lagi. Tengok panas lagi. Sebab kata orang putih, no ending story. Sebab tu selama sejak viralnya sampai YouTube ni 3 tahun lebih, anak murid saya ada 3,000 lebih anak murid, hampir 4,000. Semua macam gini, asyik masalah. Mak cakap adik, dari Gombak datang ke sini makan masa 2 jam. Kalau perempuan buat slow lah kan, kalau lelaki berdesup dia lagi kan 1,5 jam sampai kan. Masa cuti kerja, tak kerja? Tak kerja. Okey. Masa datang ada anak, tinggalkan anak ke rumah, datang berubat. Contoh, susulan RM50. Contoh Nai dah buat buang saka sihir, RM50 Nai datang. Tapi kalau RM50, tapi menderita kamu kat rumah. Betul? Panas. Kalau kamu ada ilmu sendiri, tak payah datang, buat sendiri. Boleh bantu mak ayah, boleh bantu adik-adik, anak-anak. Susah ke senang? Siapa senang? Kamu juga. Kamu dah boleh menentang bomo dukun pawang setelah 5 minggu tamat zikir. Itu saja saya boleh nasihat lah. Tapi kita sini tidak paksa. Contoh nak buang saka. Buang saka 250, tahu kan? Seorang sihir ataupun apa-apa benda lah dalam badan ni, seekor ke 1,000 ekor ke, tetap harga yang sama. Kalau saka tu ada 100 pun, tetap kita cas 1 ekor punya harga. Kalau sihir ni ada macam-macam lah, ada jarum lah, ada itulah, ada ni. Yang ada saya dengar tempat, kalau kat bau, okay, harga dia ni. Kalau kat kepala, harga dia ni. Semua tempat ada harga. Sini se-package, ujung rambut, ujung kaki. Dalam rumah, luar rumah. Kalau ada rumah sewa, ada kebun, semua kita clear semua. Harga yang sama. Contoh tak nak buang saka, simpan. Kita buang rawatan biasa je lah. Tapi tetap kita bersihkan kat rumah, luar rumah lah. Cuma saka ni keturunan. Nak faham keturunan ni bila nak mati nanti payah lah. Tinggal tulang dengan kulit. Betul bang? Pernah nampak orang yang tinggal dengan kulit kan? Tapi hidup, makan kuat. Itu saka. Contoh bila tak nak buang, tak sampai masa tak ada orang boleh buang, macam mana pula? Pula tu orang ambil kesempatan, cas ribu-ribu. Daripada 250 gini contoh kan, jadi ribu-ribu. Terpulang. Kita tidak pernah paksa. Contoh buang sihir dengan ada sihir ke? Tak nak buang, simpan dah. Ada orang nak scan saja. Boleh scan pun RM50. Pada scan baik kan buang. Betul tak? Nak scan ni buat apa? Buang sama harga. Betul tak? Kadang nampak di sini pelik. Okey. Jadi cerita yang saya jelaskan ni supaya kamu tidak ada fikir. Pasal apa? Bila kamu fikir, setiap perawat ada cara masing-masing. Oh, ni madu kamu buat gini. Tapi kalau kamu punya madu buat, kenapa dia nak atas sini berubat? Contohlah. Cuba fikir. Dia pun sakit. Mungkin lah. Tak tahulah. Macam kamu cakap tadi. Next trip, dia dengan suami kamu akan datang. Tapi sama ada dia berubat ke tidak, wallahualam lah. Tapi kalau dia tak nak berubat, dia duduk depan saya gini, dia akan panas. Dia yang panas, bukan awak panas. Dia panas pula. Pasal apa? Dia bawa ilmu tak baik, ilmu hitam. Contoh macam ni kan. Berdebar tak ni? Duk laju gitu. Ataupun rasa macam seriau ke. Ni masing-masing punya rasa. Yang ada orang masuk gate pun tak nak. Dah pegang tiang tu tak nak masuk. Ada dalam kereta tak nak keluar pun ada. Ada daripada Johor dulu, lelaki. Ada 3 hari lepas saya tengok ni dalam YouTube perempuan yang kena histeria yang malam. Itu 4 jam bang. 4 jam. Daripada pukul 4 sampai ke maghrib. Bayangkan.
Dia lagi-lagi. Yang sihir dia ramai bukan seorang. Bayangkan harga sama juga RM50. Kita layan juga, kita kasih pulih. Sini kita rawat sampai kamu habis pulih. Melainkan dah sampai malam tak boleh kan. Besok datang lagi. Kita pun nak rehat. Kan? Kita belum ada shift lagi. Memang kita target nak bikin shift lah. Okey, tengok tu belakang. Perempuan tu. Kalau awak tengok YouTube kan. Ni live. Ni live bang, tapi tak nak masuk YouTube. Sini. Kamu lah. Pak, dia lawan. Tengok. Bersilat kan? Belum lagi. Dia harap awak tak macam tu lah kan. Cuma kita kena buat semangat lawan Allah. Kita kontrol dia, bukan dia kontrol kita. Bila kita lemah, jadi gini. Ini bomo dia ni. Nanti last ni waktu saya turun padang habis dia. Nanti saya turun padang habis lah. Dia bagi anak murid buat dulu. Anak murid boleh buat, tak ada masalah. Ini macam semalam. Kelebihan guru tu lain. Kelebihan guru lain. Anak murid sama juga. Contohlah Siti nak belajar, ilmu sama je saya bagi. Saya punya ilmu bukan macam zaman dulu punya bang. Zaman dulu punya moyang kita lah senang cerita. Aku ada 10. Kau anak aku kan, aku tinggal 9. Aku tinggal 10, nanti kau makan aku. Lepas tu abang ada anak. Macam guru silat lah. Iyalah. Jadi bagi semua. Ya, nanti abang pula bagi anak 8. Dia bagi cucu abang 7. Apa post? Dah. Ini ilmu Allah, kenapa nak simpan? Sebab tu kenapa saya ijazahkan kepada masyarakat. Pertama, saya tidak mahu bila saya mati ilmu saya habis pinjam gitu saja. Kedua, bila saya ijazahkan kamu ada ilmu, kamu boleh menentang saya sendiri. Ketiga, kamu boleh rawat sesiapa pun. Nampak tak? Sekarang ni akhir zaman. Sampai hari inilah abang punya umur sekarang berapa bang? 71. Pernah tak dengar dalam Malaysia ni sihir adalah satu jenayah, satu pembunuh? Belum ada akta lagi. Kenapa tidak ada akta? Sedangkan dalam Al-Quran Allah dah sebut, berfirman, zaman Nabi Musa AS pun dah ada sihir. Zaman Nabi Muhammad SAW pun ada sihir. Gunakan akta tu. Kalau kita nak guna akta tak ada bukti, contoh Allah nampak tak ada bukti, apa pergi sembah Allah? Malaikat nampak, kenapa kamu yakin adanya malaikat? Jin, setan, iblis nampak, tapi kenapa kamu takut dengan mereka? Ini kan dalam Al-Quran dah sebut, hadis ada dah. Gunakan Al-Quran dan hadis. Jadi kita pun tak boleh berkomen banyak. Sebab tu saya ijazahkan ramai-ramai supaya lawan sihir. Ini akhir zaman, Dajjal, anak cucu Dajjal ni. Dan jadi awak cakap sihir berleluasa. Contoh, orang yang suka ilmu hitam ni nak tanya awak, aku belajar ilmu hitam lah, biar aku sihir di siti ni. Takkan tangkap. Betul? Kalau polis tangkap ke masyarakat kerajaan nak tangkap, ada bukti. Akta ada. Nampak tak? Jadi orang mengajar rela bang. Jadi ini tujuan saya ijazahkan orang biar kita semua tentang sihir. Biar dia tahu dan rasa apa yang kita rasa. Sebab orang dia cakap, what you give, you get back. Yakin pada Allah. Saya dah rawat orang 27 tahun sampai hari ini saya nampak sakit ke? Inilah ilmu Allah luar biasa. Zikir 2 minggu je tamat. Tak payah duduk atas macam cerita Peramli kan. Duduk atas kubur, duduk rumah kosong, masuk pergi buta, naik gunung lah, tak payah. Zikir di mana-mana kamu berada. Dah settle. InsyaAllah bila kita zikir 5 minggu, roh kita akan bercahaya. Roh dan jasad bersama. Apabila kita mati, roh akan berpisah pada jasad. Yang kamu belajar universiti ni, PhD ke master ni, akan hancur dalam kubur. Allah tak tengok kamu itu semua, betul. Tapi ilmu di dada tadi, bila roh kamu bercahaya, malaikat akan bawa kamu jumpa Allah, betul. So di mana tempat kamu? Kamu fikirlah sendiri. Dah. Okay. Jadi ni maknya tadi dah 3 tahun lah Jadi ni ada gangguan. Umur berapa ni? 70 juga? 68. Dah pergi berubat kat tempat jugalah. 6-7 orang ustaz. Jadi apa, saya ambil mikrofon ni. Saya rawat ibu dulu boleh?
Abang nak cakap ke? Abang cakap lah Okey. Bila rawat sana sini, mereka semua cakap ada gangguan, betul? Kat rumah bercakap seorang. Kadang-kadang dia mengamuk, dia menjerit-jerit. Ada buang saka dia. Dia apa? Ada saka ke? Kalau ada saka buang lah. Mak cakap nak cerita pasal saka ni orang susah nak terima akal. Kalau nak buang hari ni tidak apa. Buang semua, segala Dengan saya buat penjelasan. Pasal apa saya tidak mahu belakang hari orang condemn saya. Datang sini lain tak ada saka. Simple aja. Nanti saya ajar. Ini live Saya akan ajar. Saka adalah keturunan. Balik Google. Apa itu saka? Lepas tu dah baca panjang banyak. Saka ni berbagai jenis. Kedua, apa itu sihir? Faham kan kat situ? Lepas tu dia kata tadi, benda tak nampak, susah nak percaya. Ni saka keturunan. Okey, lagi satu saka ni kadang-kadang okey. Abang umur 70 tahun. Ni anak yang berapa? Nombor 2. Pernah tak mak bidan dulu abang akak melahirkan anak, bidan kasih benang hitam kat sini. Anak-anak kita tapi adalah ada orang yang pakai betul. Yang ada pakai tangkal sini lah, pakai benang sini, betul. Apa tu bang? Alasannya apa? Ini supaya jaga anak ni, baby ni tak diganggu, tak nangis malam. Pasal apa nangis malam kan? Baby kan boleh nampak benda-benda gaib. Ya, dulu kan ada tok tali. Itu tangkal. Apa hukumnya? Kan khurafat, syirik. Jadi bila benda tu dah jadi sebati dengan budak ni, jadi apa? Saka dalam badan. Nampak? Tapi orang tak boleh terima. Ni saya kasih buka dimah biar faham dulu. Sekarang adik faham. Tak bang simpan dah, simple. Ada baju orang tahu. Rombong kau. Tapi saya datang sini, saya minat. Rombong kau. Kalau ada saka ke, ada jin ke, ada apa, minta Datuk. Okey. Selesai. Pause sekejap. Jadi nak percaya kan benda ni susah. Tapi macam saya dah ada ilmu ni, tak payah checking. Saya tengok, saya dah tahu. Kita guna firasat. Tahu firasat? Kata hati. Tengok je, gini-gini. Pernah dengar tak banyak firasat? Tengok anak, rasa ada gini ni kan. Itu gerak daripada siapa? Allah. Tapi ini mohon. Pasal apa kamu tidak ada itu ilmu, saya ajar tadi. Itu mohon direct. Dah, itu petunjuk dia. Dah. Tak payah pening kepala. Alhamdulillah. Babik awak tidur satu belah tangan jadi dua tangan. Pasal nak fikir masalah ni, baik mohon gini direct. Dah tahu dah. Okey. Nak buang saka semua Ya. Okey kakak takkan tekan lutut. Dalam hati zikir Allah 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 Allah. Dalam hati dalam hati Ikhlas nak buang Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Bismillah. Aku pergi. Ampun. Biar dia pergi. Aku ampun. Biar dia pergi. Aku ampun. Ampunkan aku. Aku dah banyak pergi. Bismillah. Ambil lah kunci dia. Nak kau tak buat. Bismillah. 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 Tak, kita pergi dah. Tak. Okey. Sakit? Biar kau sakit. Keluar. Aku pergi. Pergi. Aku tak rasa kau berani. Keluar. Aku pergi. Pergi terus. Jangan balik sini. Keluar terus. Aku pergi. Tolong aku ke kanan dulu. Nak pergi mana? Nak pergi mana? Bismillah. Ada. Jangan ada. Aku pergi. Cepat. Aku pergi. Keluar. Pergi. Faham. Dah pergi. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Pergi berubat lain ada gini? Pergi tempat lain berubat ada gini? Tak ada dalam Siapa yang nak pergi? Dulu 6 orang Ustaz pun dia begitu juga. Tapi tak nak pergi. Mandi limau lah, mandi apa.
Terima kasih. Sama-sama. Badan dia rasa berat lagi. Kalau Ya saka lah, berat. Kalau nak angkat tu macam dipasak. macam macam dia punya untuk berat betul. Badan kecil. La ilaha illallah ya Sayyidina Muhammad sallallahu Aku tak nak yang budak ni. Aku cakap suruh keluar kan? Ha? Keluar. Aku pergi. Kau nak tipu aku? Aku pergi. Orang lain kau tipu boleh, dengan aku jangan tipu. Keluar! Menatang perempuan bercaya sundal. Keluar! Aku pergi. Aku takkan dosa ni. Sekarang keluar. Dengan ikhlas keluar. Jangan nipu. Asyhadu la ilaha illallah. Taruh bawah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dah tak. Apa kata itu? Tak. Apa kata? Tangan taruh bawah. Zikir Allah Allah Allah. Keluar. Aku pergi. Tengok siapa yang lagi kuat daripada kau. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Badan dia. La ilaha illallah. La ilaha Aku pergi. Jangan tinggal. Selamat tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak tak bersih. Ha? Anak tak ada bersih. Ya keluar. Syila. 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 Aku pergi. Eh. Oh, Kau kenal siapa yang macam kau tu? ada. Sombong kau. Ada. Assalamualaikum. Dek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa nama kau? Nama saya Roslin binti Hasan. Yang dalam badan kau siapa? Dan aku Zabeda Babi Yusof. Buat apa di dalam badan tu? Aku benci dengan dia. Kenapa kau benci dia? Anak ni terlalu cantik di kampung. Anak dia cantik, kenapa kau marah? Aku tak dapat dulu cantik mungkin. Itu kan semua anugerah Allah. Kan? Betul tak? Semua anugerah Allah kan? Ada yang cantik, ada buruk, ada miskin, ada kaya kan? Ada senang, ada susah. Betul? Okey. Tak ada. Ya, keluar ya. Cara baik ya. Pergi ya. Okey, ikut saya. Asyhadu alla ilaha Hada la ilaha illallah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Lagi sekali. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan Rasulullah. Lagi sekali. Asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Nak cantik tak? Awak nak cantik? Zabeda nak cantik tak? Berbeza hitam beragam. Saya cantikkan Zabeda boleh? Mati dia ni. Saya cantikkan Zabeda boleh? Pasal dia mak benci. Nak cantik tak? Zabeda nak cantik? Zabeda nak cantik tak? Sekarang mampu dia. Mati dia ni. Syila. Syila. Alhamdulillah. Selamat tinggal anak Rasul. Mati tak ampun dia. Mati dia. Okey, balik Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa? Saya Tabib Adam. Pambil enak. Tabib Adam. Tak, terima Sama-sama. Tak. Tak apa, kita sudah. Kau baik lah. Sudah dah, sudah. Dah. Dia selalu kalau dia ngomong tu, tanya dia kau dia mention nama Zabeda. Zabeda hitam. Itulah tadi yang tak suka keluarga, bukan keluarga lah, tak suka mak kamu, tak suka kamu. Anaknya cantik.
Nampak tak? Abang pakai mask biru, besok tukar putih, baru ada orang tak suka. Pakai betul, ini manusia punya mata, ain, sakit hati. Sebab saya marah pada bomor orang awal-awal ni yang bela-bela sihir ni. Kalau dia tengah mengamuk dia, cakap apa pasal kau suka kacau Rusli ni, dia kata, wah aku benci sakit hati pasal dia tengah. Ya. Apa tangan lagi ada lagi kat tangan. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Bismillah. Aku sakit. Aku sakit budak tu. Nama dia Roslan binti Hasan. Aku potong tangan kau. Asyhadu. Padat! Setan! Babi! Alhamdulillah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Rusrin itu Zabidah tu hidup lagi. Nah, meninggal lagi tu tak tahu lah. Wow. Aku tak kenal lah. Selamat tinggal tu. Okey, benda ni dah bertahun. Benda negatif dah tak ada. Nanti kita cek balik. Benda negatif dah tak ada. Lepas rawatan nanti saya ajar lagi, cek ada lagi ke tidak. Pasal biar kamu faham. Misal kata dia bercakap seorang lagi, dia emosi. Kita ingat-ingat mengiang-ngiang, faham tak? Abang faham? Dia tak ada benda dah. Okay? Nampak macam dia ternampak-nampak kata yang tu warna hijau apa Kadang kalau semua. tengah tengok TV tu, Nampak. tu. Sebab tu saya kata kalau belajar, duduk dengan mak. Mantap. Okey, kalau belajar apa dia nampak, kita boleh tangkap. Hancur. Tak payah ruqyah. Mak cakap lah, bukan cakap ruqyah tak bagus. Contoh uzur, boleh baca ruqyah. Masuk tandas boleh baca ruqyah. Tandas paling banyak setan jin iblis. Betul? Dia dengan nafas tadi, kebatinan kita tadi. Dan dia pun suka masuk tandas. Yalah, semangat pertama dia tak ada semangat. Cakap, Sikit nak pergi tandas. ni tak normal. Jangan salah faham tak normal Dia tak ingat. Kalau cakap bahasa Melayu dah macam nak kategori nyanyok lah. Apa dalam firman atau hadis mengatakan sesaat kamu leka binasalah kamu. Benda tu masuk zup. Nampak? Jadi bila tu masuk dia kacau. Dia kacau, dia akan cakap seorang lagi. Nampak? Sebab tu sebaik-baiknya ajar zikir qulullahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Zikir banyak-banyak ribu kali. Tapi maaf cakap bila kategori dah macam gini, dia sekejap je buat, apa tak buat. Dia bukan macam kita akan tunggu sungguh-sungguh. Keadaan dia macam gini, harap-harap dengan izin Allah balik ke asal lah, normal balik, insya-Allah lah. Cuma tak boleh kosongkan minda. Dia kadang-kadang dia lupa. Yalah. Kadang dengan saya pun, kau siapa dia? Yalah, dah kategori apa? Nyanyok. Betul tak? Ada yang setengah-setengah orang cakap Terima kasih lah. sama-sama. Kan aduk tolong saya. Amin, amin. Dia banyak zikir-zikir kalau Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad dalam hati ya. Selamat sembuh. Ini dah kategori itu. Ada yang tak terima. Ini semua dengan izin Allah. Yang ada Rumah saya tu okeylah. dia dah buang, semua dah buang. Tapi kalau abang perasan kalau kamu tengok dalam YouTube saya, bila saya rawat gini, Di sana pun nak bilang. saya akan pegang. Siapa apa ni saya tak nak dia lari. Jadi kat sini sebelah tangan saya akan bersihkan dekat rumah, luar rumah, dalam rumah. Ni kalau ada rumah sewa ke kebun ke office ke kita akan pulih semua, hancurkan semua. Baru kita rawat sini. Di sana dah clear. Tu cara kita di sini. Kebanyakan tukang rawat dah hanya bersihkan pada individu, tapi rumah dia tak clear. Nak clear boleh. Ongkosnya sini semua percuma. Itu pun ada yang cakap mahal. Mahal abaikan, jangan datang dah. Bukan kita paksa pun. Pergi tempat lain. Betul, sama juga Bawang Saka. Sini 250 seorang. Tempat lain yang ada beribu. Ada 500-600. Yang ada kira berapa ekor ada. Ada orang daripada Penang ke Kedah. Masa tu dia rawat ke atas. Tok, dekat Kedah tempat saya.
Badan kamu ada 10 ekor dia bilang. 1 ekor 1,000. Sekarang bawa berapa? Ada 5,000. 5 ekor. Lagi 5 ekor simpan. Datang lagi ada duit. Betul tak betul? Tak tahu. Jadi Benda satu dia cakap 10. Alhamdulillah tu. jadi bila datang balik nak rawat, dia kata, ni masuk balik segi 10 ekor. Lagi 5 ekor dah masuk jadi 10 balik. Bila nak habis? Nampak? Terima kasih. Sama-sama. Zikir Kalau Allah ahad, Allah samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad, kun fayakun. Jadi kalau nanti Okey adik. Sekarang faham pasal benda-benda ni. Abang sebagai suami kena faham Ini dah kategori itulah. Nak rawat? Zikir Allah ikhlas abang Nak abang sekali tak saka-saka sekali. Ada ke? Abang kata memang lah. Okey. Ada, saya pun tak tahu ada. Kita matikan sekejap. Awak cek balik. Nak? Okey, boleh. Ini pause. Saya tadi kalau cerita susah nak percaya. Okey, kadang gerak ni percaya, kamu tak gerak. Tak semua orang gerak cepat. Ada orang tak gerak. Nampak? Ni kelebihan masing-masing. Baru tahu Mana kan. saka ni datang pada mana? Kan saya kata tadi keturunan. kau nak berpatah balik kepada Islam, Paling kuat sebelah nenek dia lah. Ibu kamu. Ibu mak dia lah, nenek sebelah perempuan. Saka bukan kena terima ke tu? Dia siapa suka dia masuk. Macam tadi saka ni yang ada pakai tangkal tadi daripada kecil. Jadi semua anak ada yang pakai itulah. Mungkin dia mengandungkan ini dulu. Dia mengandungkan inilah dulu kan. Lepas apa ni dia bersalin tu, ini ada urut orang kampung. Arwah mak dia Bidan lah. bidan lah. Bak dengar. Mak cakap Orang tu pun tua je dia tu. tapi kuat. Betul. Dia jalan gini. Bongkok 3 kan tapi kuat. Mana tenaga dia? Sebab tu kena faham benda-benda mistik ni. Tapi nak cerita orang susah nak faham. Macam mana yang tukang urut tu pula boleh lepaskan saka pada orang lain pula. Okey, jadi gini bang. Tukang urut ni, ni zaman dulu kala lah kebanyakan, sekarang pun saya rasa masih ada. Bidan tadi, dia akan nak kuat, contohlah dia nak kuat. Dia masukkan untuk gaya. Contoh nak cantik, tu minyak yang ada buluh perindu yang kita pakai, yang kita pernah beli kan. Calit pakai dari mana kan, ke sini itu kali sikit itu semua ya kiasan, faham tak? Apa dalam buluh perindu tu? Mak bidan mungkin ke siapa pemodok bawang, kebanyakan putih anak. Sebab pakai nampak cantik. Faham? Oh, jadi maknanya saka ni dia tak ada kira ikut keturunan. Ada keturunan tertentu. Ada keturunan daripada baby. Faham tak? Itu dia panggil saka gambik. Kalau saka keturunan daripada, okey, sebenarnya simple lah bang. Abang orang mana bang asal? Nenek moyang. Saya orang Minang. Minang. Tapi bapak saya arwah Okey, bapak. orang Minang adat apa? Tak tahu. Saya pun orang Minang. Saya keturunan nenek saya orang Minang. Bapa saya orang Surabaya. Saya keturunan sini, dia panggil dalam Minang ni keturunan. Dia ada ikut perut ibu. Orang Minang pakai perut. Dia tak ikut bapa, dia ikut pada mak. Saya ada Allahu Akbar. Adat Semenggang saya ni, keturunan Semenggang. Kalau orang sana Sumatera dia panggil Somonggang. Bila sampai sini jadi Semenggang. Saya Minang adat Semenggang. Saya Minang, saya tak tahu mana macam mana. Itu bila saya dilahirkan di sini, saya besar dengan mak saya kat Singapura, dia selalu tanya, kita keturunan apa? Pertama juga Jawa. Jawa apa? Jawa ada Bugis, ada Batak, ada Boyan. Tanah Jawa betul. Cuma bangsa lain. Ini yang pecahan dia lah. Pecahan dia. Tapi datang semua daripada sana. Betul. Contoh. Umur berapa ni? 41. Okey, contoh. Dia nampak orang Ubah Indon lah.
Jadi pekerja maid kan. Ya apa tak sadar diri datang sini cek makan gini. Kau sadar tak kau keturunan apa? Nenek moyang keturunan mana? Sana. Kau sadar tak kalau maaf cakap kalau turis darah ni tes dari tempe, kau pun Jawa. Betul bang? Maaf saya tadi kiasan, jangan kecil hati. Nampak tak? Lepas tu jangan lupa diri. Jangan menghina orang hidup ni. Betul? Asal susu kalau kita siapa? Semua sana datang, okey, balik pada keturunan Saka. Bang, zaman nenek moyang kita tak ada speedboat bang. Okey, kita ambil dekat je Sumatera. Naik bot 2 jam. Sumatera kita Sumatera Minang Sumatera betul. Naik sampan bang dulu. Boleh sampai ke Malaysia, tanah Malaysia ni. Melaka lah paling dekat. Sekarang susah bang, saya kasih 5,000 naik sampan bagi Sumatera. Balik lagi sini 5,000, 10,000 sekali naik sampan. Berani? Siapa ni? Kenapa orang dulu berani? Nampak tak? Apa yang boleh pakai? Nampak tak? Pakai hantu kat lah tu. Hantu lah. Lepas tu sampai ke Malaysia, pijak kaki betul. Bekalnya hanya parang bang. Betul? Pokok besar-besar ni tang betul. Gedebung. Mana datang kekuatan dia bang? Kau fikir? Parang bang, bukan sekarang chainsaw. Betul. Lalu fikirlah sendiri. Lepas tu cakap, ni kawasan aku. Betul? Ni tanah aku, dia pun baca buat sempadan. Cuba kupaskan saya. Sekarang faham? Jadi keturunan, benda ni keturunan. Sebelum Nabi Allah Adam dengan Hawa lahirkan kita ke dunia ni, jin setan iblis dah berluasa dah ada. Dia dah ada dah. Betul. Dia dulu. Tahu tak apa. Jadi jangan pening kepala. Sebab tu nak cerita alam-alam gaib ni payah pada masyarakat yang tak percaya, yang susah nak terima akal. Tapi doktor-doktor ni dia tak percaya. Dia banyak pada buku. Kita balik pada hadis. Tapi saya punya cara pemikiran saya ni itu je. Sedangkan Ustaz Kazim tu penuh dalam pun kena. Nabi pun Kena. Tapi macam mana kita nak cakap? Tapi Itu yang benda tu yang sepatutnya kita yakin benda tu sihir tu memang ada. dia memang wujud. Nah, tapi kenapa tidak datang? Sihir ni dia puja katanya. Ya, dia panggil antara jin setan iblis dengan manusia, yang paling jahat manusia. Kenapa? Dia panggil 3 benda ni untuk menyihir orang. Betul tak? Manusia lagi jahat. Lebih jahat manusia. Betul. Lepas tu saya marah ke YouTube saya. Kenapa manusia semua zalim? Seperti Dajjal. Keturunan ni akhir zaman ni, keturunan Dajjal ni. Faham? Tapi ada orang marah saya. Bila saya cabar bomoh dukun pawang sama sihir-sihir orang ni, orang tadi Adam cakap riak bongkak. Ni bukan riak bongkak, saya marah pasal apa? Asyik sihir orang macam ni. Kena sihir kan macam ni. Kalau kamu bomoh dukun pawang handal, hebat, cuba tabi Adam. Tengok YouTube saya, Adam Emisa, tu ada space cabar bomoh. 2. Saya pakai ni gini, dia buka rumah. Saya cabar bomoh dukun pawang yang dalam Malaysia, Nusantara, satu dunia saya cabar. Betul, dan ada tengok YouTube. Dia cabar. Berani? Abang berani? Belum ada orang bomoh apa tukang rawat. Pasal apa ni, Datuk cakap apa ni, mana ada orang isi saya. Ini juga betul. Kita ada ilmu Allah pun saya takut. Saya dah 27 tahun lawan sihir. Macam mana? Saya tengok dia sihir lawan ni. Dia pergi tegur kan. Saya turun badan habis. Dia cakap riak. Itu macam saya cakap, kelebihannya guru. Saya tu je. Itu pasal saya datang jauh-jauh ni, saya doa pada Allah nak jumpa Datuk juga. Itu saja. Saya nak jumpa Datuk juga. Itu je. Ada orang yang bijak pandai, tengok saya, dia tahu siapa saya. Faham? Orang yang biasa-biasa tengok mencela, mencaci sebab apa? Dia ada benda yang negatif dalam badan. Pasal apa kita berlawanan? Faham? Tapi kalau orang yang faham, orang yang kenal saya, dia tahu siapa saya.
Setiap saya tengok YouTube itu memang saya ada komen dan saya like. Apa nama abang komen dalam Facebook tu? Apa dalam Abdul Rahman. Ha? Abdul Rahman. Abdul Rahman. Terima kasihlah kerana like, komen, share ya. Like, subscribe. Saya malam-malam saya tengok selalu malam. Ada masa rajin, ada masa tengok kat TV besar gitu. Maaf cakap. Jangan ada bomo apa kena saya. Nampak saya minta ampun. Puteri-puteri gaib, gunung-gunung mana pun nampak saya minta ampun. Siapa saya? Fikirlah sendiri. Carilah jawapannya sendiri. Jangan cakap dia tak berbongkar. Tapi dia yang kita rawat iblis. Dia pun kenal saya. Aku kenal kau dulu kat atas. Kat mana bang kat atas tu? Atas pokok. Dah bumbung. Sikit. Dia nak berubat dia. Tak mikrofon. Sian dia tengok lama. Sekarang faham dek? Ada tak ada? Ada saka tak ada saka? Baru tahulah ni. Nah, baru tahu. Sebab tu nanti ayat tu kamu boleh rakam video saya bagi, cek kat anak-anak semua. Cek kat suami, cek kat madu. Ada tak? Kalau tak percaya, saya tak boleh buat apa-apa lah. Tak nak percaya, simpan dah. Saya paksa sebuang. Nak buang ke tak nak? Buang lah. Termasuk ayah kamu tadi kan? Ada ke tak ada? Dah cek ada? Ada kan? So, tapi ada saka ni mengganggu, ada saka duduk diam. Faham tak? Siapa yang diam ni menjaga baby kononnya lagi dulu supaya tak nangis. Tapi kalau kena sihir, kena duduk gini, jadi apa? Tak boleh buat apa pun, dia diam. Ya, itu je. Tapi dia ni macam yang kecil tu, dia malam-malam memang kuat menangis. Berbulan menangis. Sebaik tak buta mata. Orang banyak nangis kan mata boleh rosak kan? Betul tak? Buat saya panggil-panggil. Lagi satu kena sawan pula kan? Sawan nangis. Sawan tangis. Ada di kampung, ada sawan tangis, ada orang ubat kan. Daripada situ ke? Dengan kata resaka. Ya. Okey, tangan tak lutut. Syalla ilahi. Okey, Allah. Syalla ilahi. Bismillah. 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 Rasa apa? Dek, rasa apa? Lega, ringan? Rasa macam lega. Kepala berat tak? Kepala. Alhamdulillah ringan. Ringan. Okey, cuba angkat. Ringan berat. Allah Akbar. Sebab saya selalu sakit ke belakang. Bismillah. Kenapa dia sakit belakang? Tahu dia berpaut tu. Tak nampak tak? Bismillah. Okey, angkat lagi. Allah Akbar. Allah Akbar. Ada berat? Susah ke senang ilmu ni? Sama je. Rasa ringan kan dikata saya sakit belakang ni? Rasa ringan. Ya, benda tu lah. Duduk pasal berpower ikut. Kepala pun ada kan? Sebab saya rasa kepala saya selalu sakit. Ini ringan. Ringan kan? Contoh lah. Tempat rawatan lain, 1 point RM50. Macam bekam lah contoh kan. 1 cup berapa ringgit kan. Kalau saya buat macam tu, kepala RM50. Sini kanan RM50, kiri RM50. Lagi mana? Mampus kau bankrupt. Kepala ringan. Ini package nampak tak? Kepala ringan. Kepala ringan. Saya selalu makan pil kepala. Berhenti makan pil. Ini kan betul. Itu bukan tu. Sebab tu dalam hadis mengatakan, hadis Nabi Muhammad SAW ada menyebut bersabda, 70% sakit manusia gangguan syaitan. Apa maksud dia tu? 70% sakit manusia gangguan syaitan.
Makan pil pun tak jalan juga. Habis berapa tahun dah makan pil? Lama juga. Bantal si tukar, ingatkan tukar salah bantal. Dia makan pil pun tak jalan. Jadi makan lagi buat apa? Ni ada makan pil. Ilmu Allah. Nampak tak? Ringan. Ringan. Kepala dapat rasa ringan. Sekarang percaya tak ilmu Allah ni? Sebab tu berugi kalau ada berilmu. Nampak tak, adik? Nampak bang? Jadinya saka saya daripada mak ke macam mana? Macam Kata dia, mak kamu, nenek kamu lah. Asal daripada nenek pergi mak turun adik-adik semua, anak-anak semua ada. Orang cakap tak percaya, nanti saya ajar pergi pelajar buat cek anak-anak kamu semua ada. So pada pemahaman kita orang, saka perlu ada akad terima. Tak perlu ah. Itu yang nak turunkan. Itu nak turunkan. Faham tak? Yang anak ambil ilmu dia, contoh mak bidan tadi kan. Saya nak jadi bidan. Kau siapa nama dia? Siti. Okey, dalam ramai Siti sanggup. Dia turunkan, ambil. Ambil jadi bidan pula. Itu dia minta permission. Itu minta izin ke. Yang lain ni saka dia keturunan. Google biar faham. Kadang orang moden ni susah nak faham. Macam apa kat tadi? Macam belajar sains, dia tak faham alam Al-Quran. Sebab tu kena balik pada Al-Quran dan hadis. Kejadian Allah pada mana? Betul. Kena tengok apa Allah berfirman dalam Al-Quran, apa hadis Nabi dalam kitab dia. Balik pada asal azali kita mana? Al-Quran. Betul. Belajar sampai PhD. Yang tak degree. Banyak kita baca buku. Ni apa? Mak ayah hantar kamu sekolah daripada taska, tadika, sekolah rendah, menengah, U. 20 tahun. Tahu tak kalau kamu kira daripada baby, ratus ribu mak ayah habiskan kamu. Betul? Seorang tau. Adik-adik berapa ramai anak berapa ramai bang? 2 orang. Okay? Kalikan. Sebab tu bila ibu lahirkan kamu dah jadi ibu kan. Rasakan tak pahitnya maungnya seorang ibu melahirkan anak. Bila anak derhaka pula, apa kita rasa tak? Betul. Sebab tu ibu kena tangis tapi tak tunjuk. Walaupun bapa tak melahirkan tapi bapa yang berkorban mencari rezeki. Betul. Kena hormati bapa juga. Tak ada bapa, tak ada mak, tak ada kamu. Itu saja. Tapi ramai kenapa anak derhaka pada ibu bapa? Atas kesenangan dia cakap apa? Aku senang pasal aku. Tapi yang sekolahkan kau tak senang. Betul. Siapa kasih kau senang? Siapa kasih kau pandai? Allah. Siapa kasih kau rezeki? Allah. Balik pada Al-Quran dan hadis. Tapi orang banyak lupa diri. Ni cerita pasal madu pula. Contoh, berapa lama dah suami bermadu? Awak bermadu? Setahun lebih. Okay, tanpa pengetahuan lah Yalah, okay. Bila dah tahu apa awak rasa? Memang terkejut. meletup lah gunung api, betul? Meletup tapi tak saya tak boleh nak buat apa-apa. Yalah. Terkedu lah ibarat. Terkedu, ya. Okey, baik. Ini bukan saya nak menangkan pihak suami. Apa dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, apabila seorang lelaki Islam mampu dan adil, dibenarkan kahwin lebih daripada satu. Pernah tak dengar dalam Al-Quran Allah berfirman Isra' dan Mi'raj, apabila Nabi Muhammad SAW naik burak, naik ke langit ke-7, setiap lapisan langit dia nampak neraka, semua perempuan. Jadi sampai hari ni awak boleh ikhlas terima tak madu kamu? Masih belum. Cara dibuat dia salah, semua cara tu jadi saya tak boleh. jadi tu saya tak tahu lagi tak apa. Sebab tu saya tanya tadi. Okey, cari apa salah dia saya pun tak pasti, kamu pun tak cerita, saya pun tak nak tanya pasal apa. Ini masalah family peribadi. Okey. Saya pusat rawatan, bukan pusat pengaduan. Ya, betul. Nak faham Saya boleh dengar bila kamu nak cerita tapi tak boleh on air lah. Tak boleh lah. Betul, pasal apa ini buka mengaib orang, kan? Kalau nak bantu, okey, contoh. Lepas tu cakap tadi kena ada ilmu. Berdinding berdiri sendiri. Lain kali maaf cakap. Setengah-setengah pihak yang madu lah. Madu 2, madu 3, madu 4. Mereka ni dah patut bersyukur yang nombor 1 dah boleh terima, contoh. Tapi dia buat nombor 1. Nak harta pertama. Kedua, nakkan suami ni tak nak kongsi kasih. Dia bukan rampas sebenarnya. Dia macam kamu pun yang satu ni dia bagi nombor 2, dia bukan rampas, dia kan kongsi kasih. Tapi bila nombor 2, nombor 3, nombor 4 yang sihir kita pula nombor 1 ni, itu dah kira tamak. Betul. Jadi dia tak nak kasih lelaki ni pula balik kepada nombor 1 ataupun nombor 2, nombor 3, dia nak nombor 4, dia seorang je kontrol. Dia patut bersyukur.
Sebab tu bila dia pakai sihir, jangan takut. Kamu kena ada cari ilmu. Kalau dia pakai sihir, dia pakai bomo, kamu jadi, mak cakap, bukan saya tak boleh. Contoh, datang sini berobat, datang sini berobat. Dek, gombak sini pun 2 jam. Kau ingat kau tak penat ke pergi balik? Walaupun susulan RM50, susulan RM50, kan duit. Terima masalah kan hari-hari kamu panah. Dia panah kita? Tak, okey dah. Rasa macam Rasa ikon. tenanglah dah dapat ni kan. Jadi sebaik-baiknya ada ilmu. Dia nak pakai bomo mana pun, tak ada heran. Kamu ada ilmu Allah. Kun fayakun, bantai. Biar dia rasa apa kamu rasa. Dah. Biar dia terduduk, tergolek. Boleh tak? Boleh, kita kasih balik, bukan kita sihir dia. Kita kasih balik lah. Pulang balik ni. Pulang balik. Tapi maaf cakap, kamu pula maaf cakap ni maaf cakap. Kepada netizen pun minta maaf Bila saya cakap kasih balik, ada yang tengah-tengah tanya ustaz ke ustazah, mana boleh, kita kena sabar. Kita kena sihir, kau boleh cakap kau tak kena sihir. Betul. Kita bukan sihir dia, kita kasih balik. What you give, you get back. Contoh ni botol air. Saya limpah kat pum, kena kat kepala. Celaka punya Nabi Adam dia limpah. Kak limpah balik, ambil kau punya. Bukan kita sihir dia. Setuju. Faham tak? Setuju, betul. Lainlah kita duduk, kita mental dia. Entah apa benda lah. Ataupun cerita Ramli lah. Mambang putih, mambang merah, mambang kuning, mambang hijau. Aku engkau kejarkan dia, kata sihir dia balik. Tak ada. Kita kasih balik. Kita pulang balik. Dah. Tak salah. Tapi ada yang tak terima. Ini ibarat kita kena buku dengan ruas. Faham? Kalau tidak ada maharaja lela. Padan muka kau beda. Ni apa? Nuraini nama mak. Padan muka kau Roslin. Padan muka kau. Jadi sihir berleluasa. Nampak tak? Tu sebabnya saya cakap tadi, belajar, cari ilmu pendinding dah. Umur 40, kita hidup lama lagi kan. Tak tahu bila lah. Kalau ada pendinding, kita takut ke? Dia sihir pun ni bahasa kesat lah. Celaka betul, dulu aku buat kena je di Siti ni, sekarang tak kena ni. Aku pula kena. Baru dia kena buku dengan ruas. Mana dia kita penahan kita tu. Itu dia panggil tadi, di atas langit ada langit. Jangan lupa. Walaupun jin dia besar, macam cerita Musa menjanggut. Ingat tak cerita Ramli? Jin dia kecil-kecil kan. Itu bukan dongeng itu betul. Dia boleh kecil-kecil kan. Ya, Allah yang Ramli berguru dengan guru saya punya bapak di Singapura, kat Gelang. Jin besar macam kok kelapa. Dia kecilkan maksud betul kan? Itu cerita betul dek. Jangan sangat bohong. Ilmu ni boleh kecilkan jin. Tu yang tadi apa dalam badan kamu semua kita boleh tangkap. Dengan nafas tadi. Hancur, mati. Tu yang hilang semua ni. Semua gangguan. Kenapa saya makan bau-bau tak baik-baik? Lu fikirlah sendiri. Okey? Macam dekat rumah saya tu, sebab kat rumah banyak juga penemuan. Sekarang tadi saya cakap, sini saya buat, sini saya rumah. Dalam luar rumah. Itu cara rawatan kita free. Kita tak ada cas. Kalau nak cas, boleh saya buka ke bil. Jadi simple. Okey, apa penutup nak bagi tahu netizen? Bapaknya simpan dulu. Nak buang ke nak simpan? Kita pulang lah. Saya ada kan? Kau ceritakan adik. Tadi sama-sama buat checking tadi. Ada kan? Ya, ada kot. Ke kanan ni? Kanan ada, tak ada kiri. Buang lah sekali. Dia tak faham ke? Okey. Tangan dekat lutut. Dalam hati ikhlas nak buang Dalam hati zikir Allah Allah Allah. Syillah ilah syillah. Bismillah. Syillah. Syillah. Ini cincin apa bang? Cincin ni. Ini cincin apa ni? Dah jangan buka, saya tunjuk dia tanya je. Cincin batu. Ada kadam dalam. Ada kadam. Anti checking betul tak betul saya cakap Ni bukan cerita dongeng bukan main-main cubaan. Ni betul-betul. Kita nak buang tu. Bismillah. 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 Rasa apa? Rasa benda bergerak ringan, sejuk, angin betul. Awak tengok tak muka bapak yang orang okey? Bismillah. Dia rasa saya masukkan semangat balik. Bismillah. Rasa sejuk nanti Bismillah. Bismillah. Rasa masuk sejuk. Okey. Zikir cincin bapak kau ni. Cek ada benda tak kadam? Sebenarnya cek. Kau tidak aja tadi. Sekali tak ingat.
Pause. Abang saka kan. Sekarang saya nak abang jalan ke pintu tu patah balik. Ringan ke berat badan abang? Angkat. Sama juga nanti adik jalan. Beza dia. Dengar ayah awak cakap apa. Melain layang nama tanah. Faham tak Bang? Beza. Itu tadi bila saka ada dengan tak ada, bezanya ringan. Dah. Okey, sekarang adik Siti pula. Okey, jalan. Rasa ringan ke berat? Saya abang faham kan? Okey, ringan. Terutama sekali kat belakang. Ini kau tidak hari-hari 24 jam. Bantal dah banyak pakai, minyak dah letak banyak, ubat pun makan banyak. Tak lega juga. Berapa banyak bantal ribu dah berak ke? Jadi masalah bukan pada tu semua. Nampak tak? Masalah dalam diri ada benda negatif duduk. Dah. Okey. Apa Siti nak pesan pada netizen luar sana yang tukar-tukar bantal, tukar tilam, macam lah tukar. Okey, pada yang mengalami masalah, kalau rasa dah cuba macam-macam rawatan moden, boleh cuba rawatan alternatif. Because moden dengan tradisional dua sama je. Maksud saya tu masing-masing ada dia punya kepakaran, dan sihir itu semua wujud, dan insya-Allah dengan ilmu Allah tak ada apa yang tak boleh kita selesaikan, insya-Allah. Ya, kun fayakun. Menyebutkan Allah ya deh. Okey, pinjam mikrofon bagi pada ayah. Okey bang, tadi tak percaya yang abang ni ada benda saka lah. Bila anak dah saya dah ajar cara checking, abang pun checking ke kanan. Sekarang bila dah buang pula, abang saya apa? Melayang, macam kapas, betul. Pasal selalunya bawa berat. Jadi apa nak pesan netizen yang tak percaya dia buang saka ni? Okey, saya pesan pada di luar sana tu, kalau ada apa-apa yang mengganggu ke ada apa-apa yang sakit, saya terus datanglah jumpa Datuk Datuk Tabib Adam. Tabib Adam. Datanglah ke sini dia. Kita usaha ikhtiar Yang menyembuhkan Allah ya. menyembuhkan Allah. Okey, nak cerita pasal ibu pula, mak isterinya. Sama jugalah kalau dengan mana-mana pasal isteri saya pun macam ni juga. Jadi kita usaha datang ke sini. Pasal saya pun dah lama dah rasa nak datang ni. Kita cuba dan menyembuhnya Allah. Amin. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sabtu hari ini 17 bulan 9 2022. Kepada anda di luar sana yang suka main sihir, yang penyuruh sihir, tukang sihir, bomoh dukun pawang yang amalkan sihir, tobatlah kamu sebelum kamu ditaubatkan. Ya, jika kamu tidak mau taubat, itu urusan kamu. Ingat balasan Allah ya. Itu di akhirat. Tapi balasan dunia saya akan bagi balik apa yang kamu bagi pada orang yang kamu sihir. Biar kamu rasa apa yang mereka rasa. Jangan ingat kamu ada jin, setan, iblis, kamu hebat. Kamu belum hebat dengan ilmu Allah ya. Jangan lupa Zikir dalam hati bukan di mulut. Di mulut tu jasad, di hati untuk roh. Kuatkan roh, kuatkan jasad. Jangan lupa sertakan Al-Fatihah kedua bapa kita yang masih hidup atau mentah meninggal dunia. Jangan lupa selawat dan salam. Jangan lupa like, share, subscribe, tekan loceng, tining. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun fayakun.